Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，让我们一起来祈祷。 Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur hari ini. 亲爱的父呀，我们来到您的面前，来表示我们的感恩。 Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau. 在这个时刻，我们可以来到您的面前，来聆听您的话语。 Sekaligus malam ini juga menjadi kami menyiapkan diri untuk merayakan Natal besok hari. 我们来准备我们的心，来期待您的到来，来迎接明天的圣诞节。 Sebentar kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. 我们要打开你的诗歌，要聆听，要打开我们的心， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 让我们成为你最好的听众。 supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. 让你的话语在我们的心里面发芽生根、茁壮成长。 Berkati yang menyampaikan, yang menerjemahkan dan semua kami yang mendengar. 求你赐福给你身边的两个仆人， Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, 求您能够诱惑我们，不只是听你的，作为你的听众， tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 在你的大能中能行你的道，做你的路。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的名， kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们把你的话传出来。阿 Amin. 门。 Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家主日 Selamat hari Minggu. 主日平安。 Selamat menyiapkan diri masuk dalam Natal Yesus Kristus. 非常感恩我们能够准备我们的心来迎接圣诞节的到来。 Ada berbagai respon ketika Yesus lahir. 有很多不同的反应，让我们怎么样来迎接我们的圣诞节？ Hari ini kita akan melihat dalam tema janji Allah yang digenapi. 今天我们要讲的是上帝应许的应验。 Bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 2我们来打开路加福音第2章 ayat 25 sampai 33. 第25节到33节。 Saya akan membacakan ayat 25 sampai 28 dalam bahasa Indonesia lalu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 我们将用印尼语来读第25到第28节，用汉语来读第29到33节。 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, 主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见您的救恩，就是你在万民面前所预备的，照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。孩子的父母因为论这耶稣的话就稀奇。 Saudara, kita kembali merayakan Natal. Pertanyaannya, hal apa yang saudara paling ingat waktu Natal? 那么我们在圣诞节最记得的是什么话呢？ Apakah ini semua? 就只有这些吗？ Kadang-kadang Natal itu menjadi berbahaya, kata sebuah artikel yang saya baca. 那有的时候，圣诞节可能是我看到的一个非常危险的一句话。 Bayangkan kalau Yesus ikut Natal kita tahun-tahun ini, 那如果耶稣跟着我们一起庆祝圣诞节的话， kira-kira Yesus kaget nggak ya? Apa hubungannya saya sama Santa Claus? 那么我们到底跟圣诞老人有什么关联呢？ Saudara sepupu, 是表兄弟。 Natal artinya lahir. 圣诞节就是诞生， Siapa yang lahir pada hari Natal? 那是谁在诞生呢？ Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, bukan Olaf. 不是雪人，也不是圣诞老人， Christmas is Jesus' birthday. 他是我们基督的生日。 What is the most important thing about Christmas? 那在圣诞节最重要的是什么呢？
The most important thing about Christmas is the first 6 letters. 那在圣诞节 Christmas 里面呢，最重要的是前面6个字 Christ， C-H-R-I-S-T, Christ. 就是 Christ 这个字。 Bayangkan, Christmas without Christ tinggal 那个时候我们在想， mas. Ini bukan perayaan mas-mas, saudara ya. 这不是黄金的圣诞， So, Christmas is empty without Jesus. 我们的圣诞节没有了我们的基督，是虚空的。 Karena itulah waktu kita merayakan Natal sekali lagi, siapakah Yesus yang kita rayakan kelahirannya? 那到底我们在庆祝的是什么呢？ Kalau saudara melihat di pohon sana, 如果我们看到圣诞树， itu tema kita malam ini. 这是我们今天要讲的， Kayaknya tinggal taruh tema terus ganti situ ya. 那我们只要把它放在这里就可以了。 Janji Allah digenapi. 我们说上帝所应许的应验了， Allah menjadi manusia, peristiwa inkarnasi. 道成正身，这是化身的故事。 Bayangkan pencipta jadi ciptaan. 我们想到说，所制造的变成他的制造者， Mengapa Allah harus datang ke dalam dunia? 为什么他要来到我们的世上呢？ Apa Yesus datang buat studi tour? 是不是只是来这里研学的呢？ Studi banding, live in, 只是在这里游玩吗？ intern, 还是交换？ tukar mahasiswa kampus Merdeka. 是学生交换计划吗？ Kalau dibayangkan pencipta jadi ciptaan, seorang teolog berkata begini. 这个时候有人这么说： Imagine if the shoemaker would become a shoe. 你先想想看，做鞋子的人能够成为鞋子的话， Mengapa yang namanya pencipta dia mau rela jadi ciptaan? 为什么创造者会忍得、舍得，会就变成被创造的呢？ Melihat apa yang terjadi dalam peristiwa Natal, ini bukan sekadar kelahiran, 我们所看到的，这不只是一个诞生， tetapi Natal adalah janji Allah digenapi. 这是上帝应许的应验。 Christmas is not simply about a birth, but about a coming. 所以圣诞节不只是诞生，而是一个即将到来的。 Bukan cuma kelahiran, tetapi sebuah kedatangan yang ada konteksnya, ada latar belakangnya. 这个时候，我们知道他的到来是有原因的。 Dan kalau saudara lihat kembali ke dalam Alkitab sejak perjanjian lama, ini adalah janji Allah digenapi. 这是上帝应许的应验。 Malam ini ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang janji Allah dan 2 respon, lalu saudara pulang dengan 1 tekad. 今天我们要谈的是3个我们所要知道的，还有2个不同的反应。 Biar gampang ingatnya, countdown ya, 3, 2, 1. 我们反数3、2、1 Ersan biasanya ya. 啊，对， Saudara, nanti kalau foto suka begitu ya, ada yang fotonya 3, 2, 1, 1, 2, 3, terserah saudara yang mana. 啊，哪一个都行，3、2、1、1、2、3都可以。 Kita lihat dulu 3 hal tentang janji Allah. 我们先看看3个上帝给我们的应许， Yang pertama, janji Allah adalah janji yang pasti. 它是肯定的应许。 Saudara, kalau bicara janji, ini bicara tentang siapa yang menjanjikan. 那我们说到应许，要先想一想是谁所承诺的。 Ini adalah Allah yang berjanji dan dia menggenapi janjinya. 这是上帝给我们的承诺，而且他应验了。 Di dalam kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat dan kelima, Paulus menuliskan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 加拉太书第4章第4到第5节，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名字。 Kelahiran Yesus bukan sekadar sebuah kelahiran, 所以他的诞生不只是诞生， tetapi Allah yang menjanjikan, Allah yang menggenapi janjinya. 他是上帝对他的承诺的应验。 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias. 大约在耶稣出生前700年，以赛亚先知预知了弥赛亚的到来。 Itu yang kita nyanyikan tadi di awal. 这就是我们刚刚所唱
的。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan seterusnya. 是因为一个孩子诞生在我们这里，他赐给了我们。 Saudara, Yesus yang lahir adalah penggenapan janji Allah kepada umat di dalam pergumulan berat. 在我们的困苦里面，所以耶稣的诞生是上帝给我们的应许。 Dan ini bukan hanya pergumulan umat Israel yang sebagai bangsa selalu jadi bangsa yang ditindas dan dijajah. 这不是被镇压的以色列人所有的。 Janji ini balik jauh ke dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. 这个时候，我们看到在创世纪第3章第15节中， Janji Allah bagi umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. 这是给那些跌入我们的罪恶里面的人。 Kepada ular Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的鞋跟。 Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. 神从不违背他的诺言。 Bagaimana dengan hidup kita sekarang? 那我们的生活怎么样呢？ Apakah ada di antara kita yang mungkin sedang merasa Tuhan kayaknya lupa kepada saya? 有可能我们之中有人会想到，上帝可能已经忘了我。 Peristiwa Natal mengingatkan Allah tidak melupakan janjinya. 圣诞节的故事告诉我们，上帝永远不会忘了我们。 Dan kalau saudara perhatikan kepada jemaat yang juga menanyakan, katanya Yesus mau datang, mana belum datang-datang juga. 这时候我们会想到，门徒也这么说，他说他要来了，但是他为什么没有来呢？ Rasul Petrus mengingatkan di dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 彼得后书第3章第9节，主所允许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，但愿人人都悔改。 Bukan waktu kita, tetapi waktunya Allah. 不是我们的时间，是上帝的时间。 When the time is right. 当时间成熟的时候， Kalau nanti saudara punya waktu memikirkan, merenungkan, nanti bisa coba lihat satu bagian yang kita suka kutip ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. 当我们有时间的时候，可以翻开圣经看一看，传书到第3章第11节。 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 神造万物，各按其时成为美好。 Kadang kita nggak baca seluruh ayatnya ya, karena bawahnya itu artinya apa? 有时候我们没有把它全部都读完，其实它的意思到底是什么呢？ Tuhan memang buat semua indah pada waktunya, tetapi perhatikan bagian bawahnya. 神造万物在他的时间里面，但是我们先看看它下面到底写了什么呢？ Pengkhotbah 3 ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memberikan penjelasan yang menarik. 这印尼版的翻译书呢，告诉我们一个更正确的故事。 Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, 他决定了每件事情的正确时间， tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. 但是我们不知道从初到始到底它的意思是什么。 Kadang-kadang kita berkata, Tuhan jadilah sesuai waktumu. 我们有的时候说，上帝啊，请你按照他的时间来。 Tapi memang realitanya tidak semua hal kita bisa pahami dengan tuntas. 但是事实上，我们不是能够完全的理解。 Tetapi malam ini saya ingin mengingatkan kita, janji Allah adalah janji yang pasti. 但是今天我们要告诉大家，上帝的承诺是正确的。 Mungkin kita juga pernah berpikir, kenapa harus begitu caranya Yesus datang ke dalam dunia? Mungkin kalau saudara jadi Tuhan lain ceritanya ya. 有时候我们可能会想，为什么要用这样的方式诞生在我们的世间呢？ Tetapi inilah caranya Allah, waktunya Allah. Seringkali kita mau tahu, tapi Tuhan hanya berkata, percaya, sabar. 这就是上帝的意思，上帝的做法。有时候我们想知道，但是神只是说遵照他的旨意。 Yang kedua, janji Allah adalah janji yang membawa pengharapan. 就是我们知道，上帝给我们的承诺是带来新希望的。 Yesuslah pengharapan sejati.
耶稣基督就是我们真正的希望。 Mari kita lihat sebentar Simeon yang kita baca. 我们看一下西面这个故事。 Lukas memperkenalkan Simeon sebagai orang benar yang tinggal dan saleh yang tinggal di Yerusalem sebagaimana umumnya orang Yahudi. Simeon pun meyakini. Nah ini orang Yahudi punya keyakinan akan janji Allah. Mesias yang dinanti-nantikan itu suatu saat pasti akan datang. Mesias yang akan membawa pengharapan bagi bangsa Israel. 路加介绍西面是住在耶路撒冷的一个义人，他像多数的犹太人一样，他相信期待已久的弥赛亚总有一天会到来。 Simeon melalui masa penantian itu dengan diam, dengan tenang di hadapan Allah, berdoa, menyembah, penuh kerendahan hati, kesabaran serta iman. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah memenuhi janjinya. Apalagi Roh Kudus sendiri yang menjanjikan kepada Simeon, ia akan melihat Sang Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Dan ia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias. 西面在神的面前静静的等待，他祈祷，他等待，又更再加上这个圣灵告诉他，他会看到他会看到这个弥赛亚，在还没有看到之前，他不会去世，所以他等待。 Hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus, Matius dan Lukas. 只有马太福音跟路加福音记载了关于弥赛亚的诞生。 Dan hanya di 2 pasal pertama Injil Lukas kita menemukan ada 4 nyanyian. 在路加福音里面呢，我们看到有4节不同的诗经。 Yang pertama yaitu nyanyian Maria yang disebut Magnificat dalam bahasa Latin. 第一个是玛利亚的宣言， Yang kedua nyanyian Sakaria, Benedictus. 撒加利亚的本笃会， Lalu kemudian nyanyian malaikat, Gloria in excelsis Deo, ya biasa kita nyanyikan. 天使的格洛利亚， Dan nyanyian Simeon, Nunc Dimittis dalam Lukas 2 yang kita baca tadi. 或者我们说西面的 Nunc Dimittis，就是第4章。 Dan kalau saudara mempelajari setiap nyanyian ini, isinya Allah menggenapi janjinya. 如果大家好好的阅读这4章里面呢，每一篇都是在说， Ini cerita tentang orang yang puas dengan Allah karena Allah telah menggenapi janjinya. 这是充满幸福满足的，因为他的应验了。 Bayangkan saudara, dia bisa ngomong gini ya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Kita mau mati nggak cepet-cepet? 有没有人想要早点去世的？ Tuhan jangan mati dulu Tuhan. 我们不想这么早就去世， Proyek itu belum jalan. 那个计划还没有完成， Anak belum punya, masih nunggu. 还没有孩子。 Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang menikmati Allah menggenapi janjinya bisa puas begini seperti Simeon, saudara. 他能够如此满足的，因为他看见了上帝耶稣。 Sebab mataku, ayat 30, telah melihat keselamatan daripadamu. 因为在我的眼中已经看到了你的救恩， Yang engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa. 是照亮外邦人的光。 Janji Tuhan itu membawa pengharapan, saudara. 所以，我们所知道的承诺是带来希望的。 Walaupun mungkin kita belum bisa mengerti seluruh ceritanya, tapi kita berharap kepada Allah yang berjanji. 虽然我们不能完全明白，但是我们充满了希望。 Waktu di mana orang paling lemah itu sebenarnya waktu bayi. 当我们还是婴儿的时候，我们是最衰弱的。 Simeon itu bukan lihat Yesus memerintah, saudara. Dia hanya lihat Yesus yang dibawa Maria dan Yusuf masih bayi. 他只看到的是一个软弱无能的小婴孩， Tapi dia punya pengharapan bahwa bayi ini akan bertumbuh besar dan kemudian dia akan menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia belum bisa lihat akhirnya, tapi dia percaya membawa pengharapan hidup di dalam Tuhan. 虽然他还没有看到救恩，但是他可以感受到这个婴孩长大以后带给世人的救恩。 Saudara, itu juga hidup kita. Kadang-kadang kita belum lihat akhirnya, tapi belajar, percaya, berharap. 虽然我们也看不到我们前面的事情，但是我们从经验里面去学习。 Yang ketiga, janji Allah itu janji yang personal, tapi juga universal. 它是个人的救恩，也是全面的救恩。 Natal itu kan nggak pernah Yesus turun dari surga pakai papan, maaf untuk kalangan sendiri.
他从来没有这么说， Kita yang bikin papan itu. 是我们做的。 Maka perhatikan apa yang dinyatakan melalui lagu yang dinyanyikan oleh Simeon. 所以西面所唱的这首歌， Janji Allah, janji yang personal tapi universal. Perhatikan ayat 32 dan 33. 我们看看第32到33。 Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Perhatikan, bagi Israel jadi kemuliaan. Bagi bangsa-bangsa jadi penyataan. 是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。 Dan inilah yang membangkitkan kekaguman, amat heran di situ ya. Bapaknya serta ibunya. 对， 3 janji. 3个承诺， Selanjutnya 2 respon. 这时候有2个反应， Ada yang positif ya. 有正面的， Ya, yuk lihat Simeon itu nanti nggak tahu Simeon diperagakan apa tidak, tapi kira-kira kalau Simeon mesti tua soalnya saudara ya. Nanti yang paling tua yang jadi Simeon. 啊，可能最老的那个就是西面了啊。 Musikalnya kali ini anak-anak pemuda ya. 这时候我们知道的都是年轻人在演的。 Ia menyambut anak itu dan menatangnya. Saya cari menatang itu apa? Gendong ya. 他去接受他，他怀抱他。 Karena ada beberapa gambar kalau kita googling ditatang diginiin gitu ya. Masa opa gitu ya. Gendong sih kayaknya ya. 应该是怀抱他。 Saya lebih setuju gambar ini saudara ya. Ya. Dia menyambut anak itu. 他去接受这个婴孩。 Saudara, bagaimana sikap kita melihat pengharapan yang dibawa di dalam Natal? Apakah kita menyambutnya juga menjadi milik kita? 那我们的态度是什么？当我们看到圣诞所带给我们的希望，我们用什么态度去迎接它呢？ Saudara lihat nih responnya Majus, menarik ya. Sujud menyembah, kurang sujud tadi ya. 跪着去接受它， Nanti kalau sujud mic-nya susah ya. Dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Jangan salah sebut ya. 然后把他所带来的宝物献上给他。 Soalnya ada yang pernah ikut kejuaraan olahraga, 3 yang dibawa Majus. Emas, perak, perunggu. Salah saudara ya. 所以不是像运动员所说的金银铜。 Nah, respon yang sedih, 那我觉得非常负 yang 面的反 negatif, 应， respon Herodes. 这个是希律王的反应。 Nggak gampang cari Herodes wajah begini. Yang tadi masih terlalu ganteng. 当然，那个希律王还是很帅的。 Apa respon Herodes? Lihat ayat Matius 2 ayat 3. 但我们看一下他的反应是什么呢？ Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Ini kalau kayak Walt Disney, satu kota cetek gitu ya. Ah gitu. 对，我们看到这个他的反应是什么？ Apa artinya terkejut? 到底什么是惊奇？ Gelisah, khawatir, terganggu. 是忧虑的，是背着的。 Kenapa saudara Raja Herodes khawatir terganggu? 为什么希律王会害怕呢？会忧虑呢？ Pas benar memang orang Majus datang ke istana. Karena mereka yakin yang lahir itu raja orang Yahudi. 因为智者相信他是犹太人的王， Jadi kalau datang, datangnya kemana? 到哪里去呢？ Ya ke Yerusalem karena pusat pemerintahan Yahudi di situ ketemu Herodes. 这个时候他们见到的是希律王。 Ingat raja waktu itu tidak lewat debat ya, tidak dipilih lewat debat ya. Raja waktu itu karena papanya raja, anaknya jadi raja. 那因为以前是父传子的皇位， Jangan ditafsir 2 kali ya. 别想坏了。 Saudara coba perhatikan, menarik sekali. Herodes waktu datang, terus orang Majus, saya juga bisa bayangkan kalau saya jadi Herodes. Di mana raja yang baru dilahirkan? Mana ada istri gua hamil lagi? 他想的不是他的孩子，不是他的妻子所生的， Yang mana istri yang hamil nih? 到底是哪一个太太怀孕了？ Saudara perlu kenal Herodes sebentar ya sebagai penutup khotbah ini. Saya mau kenalin sedikit Herodes. Kita kadang-kadang cuma tahu sedikit ya. 我们想要知道一下关于希律王， Ternyata masa pemerintahannya yang panjang dinodai dengan lumuran darah. 他长期的统治被鲜血所玷污了。 Kerajaan Romawi menjadikannya raja orang Yahudi, tapi sebenarnya dia cuma raja boneka. 其实他只是一个傀儡国王， Dia tuh tidak punya hak sebenarnya. Kenapa? Papanya orang Edom, ibunya putri Arab, tapi jadi raja orang Yahudi.
他爸爸是亚东人，他妈妈是这个罗马的这个公主，但是他是一个国王。 Biasa penjajah harus cari yang bisa menguasai bangsa lain. 其实他必须找一些能够统治其他人的。 Karena itu tahtanya sangat goyah. Dia hidup dalam paranoia ya. Paranoia berat, dia melihat orang lain selalu dia rasa ini curiga. Ini mau menduduki tahta saya. 所以他的生活是被恐惧所占领的。 Jadi dia bunuh-bunuhin saudara. 他很喜欢杀人。 Tadi kesannya yang dibunuhin cuma anak kecil ya. 刚才我们想到的是杀了小朋友， Saudara kalau belajar sejarah, siapa lagi yang dia bunuh? 他到底又杀了谁呢？ Ini gila nih orang ya. 这个有脑子有问题。 Sejarah mencatat dia bunuh istrinya Mariana, dia bunuh ibunya Alexandra, dan dia bunuh 3 putranya Aristobulus, Alexander, Antipater. Dia bunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin dan banyak pamannya, saudara sepupu dan kerabat lainnya. 他杀死了他所有的亲戚朋友， Ngeri Herodes ini saudara 是 ya. 很恐怖的一个人。 Ada yang mau kasih nama anak Herodes? 有 Sekarang 没有人 jadi 的孩 nama, 子叫希 sekarang 利？ kayaknya jadi nama anjing ya. Itu pun terlalu bagus. Seorang sejarawan, Yosefus bilang, menyebut Herodes monster yang tidak punya belas kasihan. 有一个人这么说，他是一个没有人性的妖 Kaisar 魔。 Agustus mengatakan bahwa lebih aman jadi babi Herodes ketimbang putranya. 然后他们有人说，做他的猪比做他的儿子还好一点。 Bayangkan kalau di nisan saudara ditulis ini. Lebih aman jadi babi daripada putranya. 让我们想，如果在墓碑这么写的话，会怎么 Makanya 样 tadi ngeri banget responnya dia ya. 所以我们看到他的这个恐怖的行为。 Anak kecil loh, baru lahir dia udah takut. Nyaingin dia. 那这个刚刚出生的小朋友，他都害怕， Ia sangat marah. 他很生气， Ia suruh bunuh semua anak 他 di 要 bawah 杀死 usia 所 2 有 tahun. 2岁以下的小朋友。 Sampai sini saudara lihat responnya kayak apa nih? 那现在他的反应是怎么 Kita 样的 bilang, 呢？ ih ngeri banget jadi Herodes ya. 非常恐怖是吧？ Tapi saudara tahu 但是你们知道吗？ reaksi Herodes sebenarnya mewakili reaksi semua kita di dalam dosa. 希律王的反应其实是你和我在罪恶中的反应。 Karena apa saudara? 为什么呢？ Jika Yesus benar-benar raja di dalam hidup kita, maka semua kita harus rela turun tahta. 如果真的耶稣基督是我们的王的话，那我们应该乐意去退位。 Mungkin kita merayakan Natal sebagai sebuah perayaan, tapi apakah Yesus bertahta di hati kita? 我们可能庆祝圣诞节，因为它是一个节日，但是是不是基督在我们的心里面成为王呢？ Natal adalah perayaan saudara dan saya turun tahta. 这就是庆祝你和我退位的一个庆典。 Kalau ada tahta raja kayak begitu, berapa raja yang boleh duduk di situ? 如果有这样的话，到底有多少个王可以坐在这里呢？ Mau berdua pangku-pangkuan. 是2个人坐在这里吗？ Pendeta Timothy Keller mengatakan only one person can sit on the absolute throne. 只有一个人可以真正的坐在这里， Dan siapakah dia? The one and only true king. 一个永远唯一的真神。 Banyak orang cuma senang dengan Yesus sebagai bayi mungil, asik, bisa dibully ya kalau masih kecil begitu ya. 有可能我们觉得他还是个小孩子的时候可以欺负， Tapi begitu dibilang dia raja, oh tunggu dulu. 那可能我们说他是王的时候呢，可能要稍等一下。 Pendeta Timothy Keller melanjutkan, most people want Jesus as consultant. Kapan butuh konsultasi? Hari lain maaf, nggak butuh. 牧师可能说他在很多人面前他是一个顾问，需要的时候聆听你的话语。 Most people want Jesus as a consultant rather than a king. 我们大多数的人都希望他是一个顾问，心理顾问，我们不会把他当成是国王。 Kenapa? Mungkin karena kita punya trauma. Jadi raja tuh bakal ditindas. 我们可能会想说，做国王可能会被欺压。 Kalau anak sekarang begitu, aduh kak, boro-boro mikirin raja. Nyokap gue di rumah kayak raja, gue udah kena mental. 可 Anak 能我 sekarang 在 ya. 家里已经受到妈妈的欺压。 Jadi siapa raja di rumah? 那家里的国王是谁呢？ Banyak kita karena hidup dalam dunia yang sudah hancur dalam dosa, konsep raja pun menekan kita. 我们生活在这个毁坏的国家里， Tapi saya mau ingatkan saudara, 但我要想一想， itulah raja dunia, dia ambil segalanya. 这是我们世界的王，他夺走了一切的东西。
Tetapi Raja Sorgawi, saudara jangan takut kena mental ya. 我们天堂的父，我们不需要被害怕、被欺压。 Raja Sorgawi justru memberikan segalanya bagi umatnya. 他给了他所有的东西，给予我和你。 Maka kalau kita merayakan Natal harusnya menjadi sebuah kesempatan kita meresponi kehadiran Sang Raja. 所以在庆祝圣诞节的时候呢，应该是我们一个很好的机会来反映他。 Ada kalimat begini, Jesus cannot simply be like. Kita kalau lihat apa-apa sekarang di like aja ya. Cepet banget ya. 我们可能不能都只这么说，耶稣基督是我们不喜欢的。 Sebenarnya kalau lihat yang terjadi pada Herodes, hanya dua kemungkinan. Kita akan merajakan dia. Atau kita akan bunuh dia. Karena kita tidak mau ada raja lain. Tetap aku rajanya. 然后我们看到希律王，可能我们只有一个想法，就是把他尊为王，还是把他杀了。 Jika Yesus adalah raja dalam hidupku, maka aku yang harus ikut rencananya. 如果耶稣基督是我心里的王，那我要退位给他。 Saudara yang dikasihi Tuhan, dua respon ini kiranya kita pikirkan dan kita renungkan malam ini. 让我们来反思这两个反应。 Kita akan segera menutup tahun 2023, membuka lembaran baru 2024. 我们即将掀开2024年新的篇章。 Ada banyak ketakutan karena kita belum tahu apa yang ada di depan sana. 我们对未来充满不知，所以我们非常恐惧。 Tapi malam ini ingat, janji Allah digenapi. 但是今天你要想一想，上帝的应验已经应许了。 Ada tiga ketakutan umum, tiga besar ketakutan utama manusia ya. 人生有3个最大的恐惧， Pertama tuh takut masa depan, kedua takut kegagalan, yang ketiga unik nih ya, ini generasi medsos tapi takut kesepian. 对未来的恐惧，对失败的恐惧，还有对独自单独的恐惧。 Temen IG 3000 tapi sepi. 我们有很多追随者，但是我孤独，没有人陪伴。 Tapi malam ini waktu kita lihat Natal, Allah menggenapi janjinya. 但是我们今天看到圣诞节，我们看到上帝对他的应许的应验。 Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan Bapak Ibu sekalian. 上帝从来没有承诺我们的生活是没有困扰的。 Lalu apa dong yang Tuhan janji? 那么上帝到底给我们承诺了什么呢？ Tuhan janji dia berjalan bersama saudara dan saya di dalam pergumulan yang kita lalui. 上帝承诺我们，他和我们走在一起。 Hidup itu indah bukan karena tidak ada pergumulan. 我们的生活是美好的，不因为我们没有任何困扰。 Hidup itu indah karena ada Yesus bersama kita dalam perjalanan melewati berbagai pergumulan. 我们的生活是美好的，因为上帝跟我们同在。 Maka sikap apa yang perlu kita sebagai orang percaya malam ini terkait janji Allah yang digenapi? 那我们对上帝应验的应许呢，有什么态度呢？ Sikapnya sederhana. Orang Kristen biasa disebut orang percaya. 最简单的就是相信， Bahasa Inggrisnya believer, believe. 相信。 Tapi apa yang paling sulit dalam hidup ini? 但是我们生活最难的是什么东西呢？ Percaya itu ya. 也是相信。 Jadi abaikan muka orang itu ya. Saya lupa hapus saudara. Percayalah bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang saudara dan saya butuhkan. 坚信上帝会给我们你和我所需要的一切。 3 janji, 3个应许， 2 respon, 2个反应， lalu kemudian 1 sikap hati untuk percaya. 一个相信他的。 Ini bukan urutan memilih nomor berapa. 这不是选举的号码， Tetapi ini adalah sebuah sikap yang saudara dan saya perlu alami waktu kita kembali merayakan Natal. 这是我们在庆祝圣诞节所需要准备的心理。 Saya tutup dengan pengalaman mimpin Natal. 那这时候牧师再讲一下他的经验。 MC-nya bilang gini saudara, kan sudah akhir ya, akhir semua selesai. Saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini, yaitu makan malam bersama. 这个时候司仪说我们到了吃晚饭的时间， Saya pikir bukan khotbah gua puncaknya ya. 所以不是牧师讲到是最。 Lalu kemudian orang ya jadi menyadari ya banyak hal yang kita jadikan puncak pada waktu Natal. 所以我们从头讲到最重要的那个时间。
Apa yang paling penting saudara dan saya siapkan waktu merayakan Natal? 那我们需要准备什么是最重要的呢？ Karena kita udah nyanyikan ya, Hai dunia, joy to the world, the Lord is come. 我们刚才已经唱歌了。 Let earth receive her king. Let every heart prepare him room. 让我们接受他的心，让我们预备我们的心去接受他。 Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? 我们怎么样去迎接他呢？ Di hatimu terimalah. 在我们每个人的心里面。 Kalau yang disambut makanan, ganti lagunya. 如果我们接受的是食物，又不同了。 Hai dunia, gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. 所以这是个吃饭的歌。 Kalau Natal hanya membawa perubahan berat badan, something wrong with your Christmas. Ya? 所以圣诞节不是让你增胖的自己， Ya, tapi kiranya Natal bukan sekadar perayaan, tapi perubahan dalam hati yang semakin percaya janji-janji Allah. 所以圣诞节不只是一个庆典，它是我们的改变。 Selamat Natal, 圣诞节快乐！ selamat menyambut tahun baru, Tuhan memberkati. 他给你做怎么样？ Mari berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 我们感谢您，主啊，你的话语， Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar, 请你帮助我们，不只是成为您的观众、听 tapi 众， sungguh-sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. 能够行念的道。 Terima kasih malam ini kami kembali diarahkan percaya kepada janji-janji-Mu. 非常感谢你，今天还是引领我们来聆听你，知道你的应许， Dan biarlah itu mewujud nyata di dalam respon-respon keseharian kami. 让我们在每一天的这个反应中呢，能够成型。 Sekali lagi kami bersyukur, 我们再次的感恩， di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们已经祷告， Amin. 阿门。